Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera anak-anak dua Omah Hayam. Okay, hari ini kita akan tengok tajuk kecil, timbang jisim objek dan juga anggar jisim objek. Okay, tanpa membuang masa, jom kita mula. Sekejap, cikgu buka slide-nya ya. Okay, boleh nampak kan? Okay, ini adalah tajuk awak untuk hari ini. Jisim, ingat lagi kan jisim yang Cikgu Fika pernah cakap sebelum ni. Jisim tu maksudnya apa? Awak boleh maksudnya adalah berat. Contoh jisim beg tangan ini adalah 500 gram. Contoh, maksudnya berat beg tangan tu adalah 500 gram. Kita selalu gunakan istilah berat, tapi sedangkan nama betul dia adalah jisim. Lebih kurang macam sifar. Kita semua selalu panggil kosong kosong, nombor kosong kan, kosong kosong. Tapi nama betul dia dalam matematik sebenarnya adalah sifar. Lebih kurang macam ni lah. Nama betulnya dalam matematik sepatutnya jisim. Kita selalu panggil berat-berat, tapi sepatutnya nama betul dia adalah jisim. Okey, ini adalah dalam buku teks awak, muka surat 63. Jom kita baca sama-sama. Okay, dia kata apa? Ini adalah tajuk timbang jisim objek. Dia kata sebelum timbang objek, pastikan jarum penimbang tunjuk sifar. Ni, penimbang ni awak kena pastikan dia punya anak panah tu tunjuk nombor sifar. Okay, dia tak boleh tersengit sedikit, tak boleh ke kanan sedikit ataupun jarum dia tak boleh jauh daripada nombor sifar. Kita mesti adjust ataupun betulkan sampai anak panah tu tunjuk nombor sifar. Lepas tu baru awak boleh timbang barang. Dengan cara itu barulah awak dapat ukuran yang betul. Jadi kalau anak panah awak tersengit sedikit ke kanan atau ke kiri, maksudnya awak tak tahu jisim sebenar dia berapa. Jadi apabila kita hendak menimbang sesuatu benda, kita kena pastikan tengok dahulu penimbang tu. Tengok dia punya anak panah. Kalau anak panah dia betul-betul tunjuk dekat nombor sifar, maksudnya awak boleh terus letak barang untuk ditimbang. Tetapi kalau belum lagi dekat nombor sifar, awak kena betulkan dahulu. Okey, tengok budak perempuan ni dia kata apa? Jisim apple 800 gram. Yang budak lelaki ni kata jisim limau 2 kg. Nampak yang penimbang warna hijau ni dia punya unit adalah gram, sebab tu dia kata jisim apple 800 gram. Kalau yang penimbang warna merah ni dekat dalam gambar tu dia punya dia punya unit tertulis kg. Sebab tu dia kata jisim limau 2 kg. Jadi bila awak nak tengok penimbang, awak kena tengok dahulu penimbang tu tertulis G ataupun kg. Jadi bila awak tulis jawapan, awak kena tulis ikut penimbang tersebut. Kalau dia letak gram, awak kena letak gram. Kalau dia letak kg, awak kena tulis kg. Okey, tengok soalan ni. Jisim manakah yang lebih? Sepaket biskut atau segulung kapas? Maksudnya berat, yang mana satu lagi berat? Sebab dia kata, jisim manakah yang lebih? Kalau kita boleh agak sendiri, kita tahulah mestilah sepaket biskut. Sepaket biskut selalunya lebih berat daripada segulung kapas. Kapas kan benda yang ringan. Jadi jawapan yang kita nak pilih adalah sepaket biskut. Okey, tengok soalan di bawah ni. Sebut jisim objek. Okey, yang A, garam. Garam ni, okey, ini adalah penimbang dia, dia tunjuk huruf G. Cikgu tak tahu awak nampak ke tak lah, tapi cikgu nampak dekat situ. Kalau awak nak lebih jelas, awak boleh tengok dalam buku teks awak, muka surat 63. Okey, kat sini nampak. Mula-mula sekali sebelum awak tulis sesuatu jawapan, awak kena tengok dulu penimbang dia G ataupun kg. Okey, bila dia tulis G, jadi awak tahu dia punya belakang unit dia mestilah gram. Okay, sekarang kita kena tengok dia berapa gram. Okay, cikgu nampak ni yang pertama ni 100. Dia punya anak panah tunjuk dekat sini kan. Jadi kita kena bilang 100, 200, 300, 400. Maksudnya garam ini adalah 400 gram sebab anak panahnya menunjuk ke arah 400 gram. Kalau kurang jelas, awak boleh tengok dalam buku teks awak ya. Awak tengok anak panah tu tunjuk dekat mana. Kalau dia tunjuk 400 gram, betul lah tu jawapannya. 400 gram.
Kemudian B, ni buah labu. Buah labu ke sayur labu? Sayur kan? Entahlah. Yang penting, okay, kita tengok ni labu ni. Labu ni tengok, okay, tengok penimbang dia. Dia tulis apa? kg. Okay, jadi mesti belakang unit belakang dia adalah kg. Jadi kita kena isi jawapan dekat depan dia. Bukan kg ditulis di depan tau. Kg mesti ditulis di belakang nombor. Okay, kita tengok ni anak panah dia tunjuk dekat nombor 4 kan. Jadi maksudnya labu ini adalah 4 kg. Okay, soalan C. Okay, tengok penimbang dia huruf apa? Huruf G. Jadi belakang dia mesti G. Okay, sekarang dia punya anak panah tunjuk dekat nombor mana. Cikgu tak berapa nampak kat sini, jadi kita kena bilang sendirilah. 100, 200, 300, 400, 500, 600. Jadi maksudnya buah mangga itu adalah 600 gram. Okay. Jadi nanti kalau awak nak timbang jisim sesebuah objek, awak kena tengok dulu penimbang tu adalah gram ataupun kilogram. G ataupun kg. Lepas awak dah tahu dia G ataupun kg, barulah awak tengok berapa nombor yang ditunjukkan oleh anak panah tersebut. Jadi awak akan tulis jawapan dia ikut nombor yang ditunjukkan. Okay? Boleh? Cikgu rasa semuanya jelas. Okay, kita tengok soalan, kita tengok tajuk seterusnya. Ini sama yang macam hari tu awak buat. Anggar. Sama juga konsep dia. Menganggar, mengagak-ngagak, teka-teka. Awak teka jisim objek. Awak menganggar. Awak agak-agak berapa jisim sesebuah objek. Sama juga macam tajuk minggu lepas yang awak buat. Tapi yang ini adalah jisim. Yang minggu lepas awak buat pasal cm dengan m punya anggaran kan. Hari ini awak akan tengok jisim iaitu kg dengan g punya anggaran. Okay, kita baca sama-sama. Jisim sebiji ciku ini 60 gram. Okey, dia tunjuk anak panah 60 gram dekat sini. Lepas tu, budak lelaki ni dia kata apa? Untuk 2 biji, yang ni tadi 1 biji ciku dia kata 60 gram. Lepas tu ada yang kat sebelah ni adalah 20, maafkan cikgu, ada 2 biji ciku. Lepas tu budak lelaki tu kata apa? Saya anggarkan jisim 2 biji ciku lebih kurang 110 gram. Lepas tu budak perempuan ni kata apa? Anggaran itu hampir tepat. Jisim sebenar ialah 120 gram. Maksudnya di sini jawapan dia pun dikira betul walaupun 110 gram, tetapi dia tak jauh anggarannya daripada anggaran sebenar. Jadi jawapan itu kita terima. Kalau dia cakap anggaran jisim 2 ciku tu lebih kurang 130 gram pun boleh juga diterima jawapannya sebab dia tak jauh daripada jisim sebenarnya iaitu 120 gram. Itu yang kita namakan sebagai anggaran agak-agak yang tidak jauh daripada jumlah sebenar. Okey. Tapi kalau awak kata 2 biji ciku tu lebih kurang 70 gram, itu kita tak boleh terima sebab apa? Jauh sangat dia punya anggaran dengan jawapan sebenar dia 120 gram. Yang itu kita tidak boleh kira. Kita hanya ambil yang lebih kurang je dengan 120 gram. Jadi sebab dia kata tadi 120 gram kan. Awak hanya boleh terima jawapan 100 gram ataupun 130 gram. Dia mesti kurang sedikit ataupun lebih sedikit je daripada 120 gram. Itu sahaja yang kita boleh terima. Kalau awak kata 70 gram kot anggaran dia, yang ini kita tak boleh terima. Sebab nampak 70 nak pergi ke 120 jauh sangat kan beza dia kan. Jadi tu kita tak boleh letak anggaran yang jauh sangat perbezaan nombornya. Okey, itu adalah untuk tajuk anggaran. Okey, nombor 2, jisim plastisin yang akan dibuat model gajah ialah 300 gram. Okey, ini adalah jisim plastisin yang bulat besar tu, dia kata dalam 300 gram. Lepas tu dia suruh anggarkan jisim model gajah ini. Okey, awak mungkin buat
Sebab dia gajah dia tu nampak sama besar dengan plastisin tu. Awak agak-agak mungkin 180 gram kot, 190 gram kot anggaran awak. Okay, bila awak dah timbang gajah tu, kita dapat jumlah sebenar. Jisim model gajah ialah 200 gram. Jadi maksudnya bila awak tadi teka, awak mungkin tadi teka 180 gram kot, 150 gram kot, ataupun 210 gram kot. Yang ini kita boleh terima sebab dia tak jauh sangat daripada 200 gram. Dia tak jauh sangat daripada penimbang sebenar dia, nombor sebenar dia. Jadi kita terima jawapan tersebut. Itu namanya anggaran. Kita kena anggar yang lebih kurang, tak jauh sangat daripada jumlah sebenar. Okey, kita tengok seterusnya. Anggarkan jisim objek. Okey, yang A ni, kek ni dia anggarkan 240 gram. Kemudian dia ada bagi kek yang separuh. Yang ini tadi kek suku. Kemudian dia bagi kek setengah. Jadi kita kena anggarkan sendiri agak-agak berapa kek untuk setengah. Tadi ni suku. Lepas tu ni setengah. Jadi awak mungkin boleh buat macam ni. Suku kan, awak boleh potong dia jadi suku. Agak-agak kan. Alah, garisan cikgu tak cantik pula. Ni Okey, ini saiz dia suku kan. Jadi awak lukislah suku, suku, suku. Bila awak potong kek sama-sama suku, awak akan dapat 3 potongan kek. Jadi awak boleh agak, okey, satu kek adalah 240, kek yang kedua 240, kek yang ketiga 240. Ini anggaran awak. Jadi awak boleh tambahlah 240 tambah 240, 480 tambah 240 lagi. 12, ini kosong ini sifar 12, 4, 5, 6, 7. Jadi anggaran untuk setengah kek adalah awak teka 720. Yang ini boleh, kalau awak tulis 710 pun boleh sebab tak jauh sangat, ataupun 730 pun boleh sebab dia tak jauh sangat beza daripada 720. Lagi satu untuk tajuk anggaran ni selalunya dia akan bagi soalan macam ni. Dia akan bagi soalan suku dulu, lepas tu awak kena tengok sendiri. Kalau benda ni kita banyakkan sedikit ikut jumlah yang diberi tu agak-agak berapa. Contoh macam ni. Mula-mula dia bagi kek suku macam ni je kan. Kemudian dia bagi kek setengah. Bila dia bagi kek setengah, awak agak-agaklah awak potong sendiri kek tersebut untuk jadi suku. Bila suku ni tak besar sangat pun, bila awak potong suku ada lagi 2 bahagian yang besar. Awak potong lagi dia untuk jadikan suku juga. Jadi dapatlah 3 suku kek dekat setengah kek yang besar ni. Lepas tu awak tambahkanlah sebab satu suku tu adalah 240. Jadi bila ada 3 suku kek, awak kena tambahkan macam yang Cikgu Fikah buat ni. Okey. Okey, seterusnya soalan B. Ni beras ni dia tulis 10 kilo. Lepas tu awak boleh anggar sendiri kan. Awak tengok dari gambar tu awak boleh nampak. Ni mesti setengah beg. Yang ni tadi satu beg besar. Lepas tu kalau awak tengok ni, awak tengok ni adalah setengah beg dia kan. Maksudnya 10 kg ni dia punya setengah apa? Ya betul, 5 kilogram. Sebab 5 tambah 5 adalah 10 kilogram. Jadi awak bila tengok gambar tu awak boleh agak. Ini gambar sebelah tu dia tunjukkan setengah daripada beg yang sebenar ni. Maksudnya kalau setengah tu dia mestilah 5 kilogram. Itu adalah anggaran kita. Dan jawapan tersebut adalah betul. Kalau awak letak 6 kg pun boleh. 4 kg pun boleh. Tapi kalau kita nampak gambar macam ni, kita boleh nampak sendiri anggaran sebenar dia. Tak payahlah awak letak 4 kg ataupun 6 kg. Awak letak je jumlah sebenar dia sebab kita boleh anggarkan mengikut gambar yang telah diberikan. Okey? Jadi awak kena tengok dulu gambar dalam soalan tersebut baru kita boleh buat anggaran. Okey, boleh faham? Okey, aktiviti awak untuk hari ini adalah buat buku aktiviti muka surat 130 dan 131. Okey, untuk yang muka surat 131 tu hanya buat aktiviti 1 nombor 1 sahaja. Okey, aktiviti 1 nombor 1 sahaja untuk muka surat 131.
Untuk muka surat 130 awak buat je habis satu muka surat tu. 131 tu je awak buat nombor 1 dia sahaja. Okey. Okey, itu sahaja daripada Cikgu Fika. Jika ada apa-apa soalan boleh PM tepi. Selamat menyiapkan tugasan.